222 wakil rakyat melontar hujah suara rakyat bergema di bangunan keramat demi amanah juga mandat. Ikuti liputan inklusif sidang parlimen bersama Saya, Umawati Ramaya. Saya, Hasimi Muhammad. Dan saya, Ridauddin Daud. hanya di Astro Awani. Okey, sidang pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 akan berlangsung esok dan buat pertama kalinya esok kita akan menyaksikan titah diraja oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan itu antara inti parti yang mungkin kita akan lihat bagaimanakah inti ucapan yang dikatakan, dizahirkan sendiri dan ditulis sendiri oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan seterusnya selepas itu perbahasan akan berlangsung sehinggalah ke hujung Mac depan, dan itu untuk Dewan Rakyat dan Dewan Negara pula akan berlangsung sehingga awal April. Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian bersama dengan kita pada petang ini. Prof, satu perkara ialah mungkin apa yang paling menariknya untuk sesi parlimen pada kali ini. Saya menyebut mengenai titah diraja besok, sudah pasti itu cukup menarik kerana inilah titah pertama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, tetapi melihat kepada percaturan politik, kalau dilihat kepada isu-isu dan juga agenda reformasinya. Bagaimana kita nak mulakan dulu, Prof? Ya, saya rasakan bahawa sudah pasti esok akan mencatat satu sejarah baru. Legasi di bawah Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 akan bermula di bawah Sultan Ibrahim. Penghargaan barangkali akan diberikan kepada kepimpinan Tadbir Urus Al-Sultan Abdullah dan juga kepada inisiatif Kerajaan Madani. Dan selepas itu barangkali kita juga akan melihat di bawah titah diraja itu bagaimanakah hala tuju yang mahu dilihat oleh Kebawah Duli dalam masa 5 tahun akan datang. Dan saya percaya itu juga akan membawa kepada keterangkuman soal kestabilan politik, soal keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Dan kalau kita boleh jadikan nota kaki, rujukan kepada ungkapan dan juga kenyataan yang pernah dilontar oleh Kebawah Duli di Dewan Undangan Negeri Johor. Misalnya, Dewan itu harus dipelihara kemuliaannya, tidak dicemar, yang berhormat harus menjadi yang berhormat, bagaimana Dewan tidak boleh menjadi sangkar beruk dan juga tidak ada penghinaan, usaha untuk mengaibkan ataupun melakukan gerakan-gerakan yang boleh membawa kepada percaturan sehingga menggugat kedudukan mandat yang diberikan oleh rakyat. Saya percaya bahawa yang mahu dilihat adalah kepentingan 33 juta rakyat, bukannya 222 ahli dan parlimen. itu yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda sebelum bersemayam di Kuala Lumpur. Betul. Tapi Datuk, kalau satu perkara lagi, bagaimana kita melihat bahawa dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, kita melalui fasa yang cukup berbeza. Saya kadang-kadang bila melihat kepada perbahasan di Dewan Rakyat satu ketika dahulu, ianya masih lagi ada ketertiban, walaupun ada hiruk pikuk, tetapi frekuensi dan juga magnitude ini tidak seperti sekarang. Justru pada pandangan Prof, kenapa pentingnya itu mungkin menjadi hal yang utama dalam titah diraja esok? Ya, kerana dalam kedudukan yang tidak menentu, ia juga akan membawa kepada ekonomi yang merundum. Dan itu juga menggugat kesejahteraan serta soal keamanan yang mahu dibawa ke masa depan. Yang mahu dilihat adalah tata cara yang baik dan bagaimana pembangkang tidak mahu dilihat sebagai pembangkang tetapi pengimbang dan juga pemeriksa kepada kerajaan. Itu pernah dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan saya percaya itu juga akan disampaikan supaya wujud sema dan imbang yang rasional, praktikal, tidak emosional. Barangkali jika wujud kenyataan seperti itu, diharap wakil rakyat ini juga akan ada perubahan, tetapi Dewan kerap kali diguna pakai untuk percaturan fahaman ideologi politik masing-masing, dan dalam kedudukan hari ini pun kita lihat ada pertukaran sokongan kepada Perdana Menteri. Barangkali itu juga akan dilihat sepanjang tempoh masa parlimen bersidang. Tapi yang juga menarik, 8 hari terakhir diguna pakai untuk hal yang berkaitan dengan rang undang-undang kerajaan. Dan ini adalah kali pertama untuk satu jangka masa yang panjang diguna pakai. Barangkali beberapa rang undang-undang akan diberikan keutamaan, diharap akan wujud perdebatan perbincangan yang memberikan manfaat kepada rakyat secara menyeluruh dan komprehensif. Pada pemerhatian Prof, bagaimana
yang rang undang-undang itu lebih diutamakan berbanding dengan isu-isu yang berkaitan dengan political mileage di luar Dewan itu. Kerana kita daripada pemerhatian dan juga analisis, kita tidak dapat menafikan bahawa gerakan dan juga cara berparlimen, cara bersidang itu menjurus kepada arah kepada sokongan yang mana lebih banyak dapat diraih di TikTok berbanding dengan rang undang-undang buat kerja itu. Ya, ini lumrah. Provokasi dan juga soal bagaimana Dewan Rakyat itu diguna pakai untuk melahirkan ketaksuban politik secara berlebihan akan berterusan. Itu tidak boleh kita tolak. Dan saya percaya Tita Diraja akan diguna pakai sebagai asas untuk jadikan sebagai panduan. Sejauh manakah wakil rakyat akan mengguna pakai panduan itu sebagai suatu yang harus jadikan sebagai rasa tanggungjawab kepada rakyat di luar. Kalau secara berterusan masih meneruskan agenda berpolitik, maka sukarlah untuk kita melihat satu tahap kematangan ataupun transisi yang mahu kita lihat. Dan saya percaya dah beberapa sidang parlimen ini, usaha untuk mengurus persepsi itu akan dilakukan. Apatah lagi dengan merundumnya ringgit, soal ekonomi, sara hidup, soal pelaburan, bagaimana masih lagi keadaan tidak menentu itu akan diangkat oleh sesetengah pihak. Tetapi pada waktu yang sama, kerajaan sudah pasti akan meneruskan agenda untuk membolehkan rang undang-undang itu dibawa ke depan. Dalam soal ini, kerajaan bertanggungjawab. Kementerian, agensi mereka bertanggungjawab untuk menyalurkan sistem penyampaian yang baik supaya itu melengkapi kedudukan asas pembentukan kerajaan pemerintah. Bagi pembangkang, sudah pasti mereka akan menzahirkan secara berterusan untuk membolehkan sokongan diraih dalam Dewan Rakyat. Tetapi yang penting adalah masyarakat di luar. Bagaimana mereka mahu memahami, melihat bahawa dalam kedudukan seperti ini yang harus diberikan keutamaan adalah soal untuk kita bergerak ke hadapan. Kita harus melihat apa yang berlaku di peringkat serantau, di peringkat global, bagaimana perubahan sedang berlaku. Kita tidak boleh keterkebelakang. Kita juga harus memberikan ruang kepada kestabilan yang lebih baik. Dan agenda kestabilan itu adalah tanggungjawab bukan semata-mata 222 ahli parlimen, tetapi juga tanggungjawab semua populasi negara ini jika masing-masing mahu melihat nilai kesejahteraan, keamanan, keselamatan dibawa ke hadapan untuk memenuhi keselesaan dan juga keperluan mereka. Bermula esok kami akan membawakan perkembangan terkini khusus dari Dewan Rakyat kerana sesi mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 akan bermula esok. Kami akan bawakan secara langsung pagi esok titah diraja oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan yang pastinya sesi Dewan Rakyat ini juga adalah, saya rasa mencabar juga Prof kerana dijalankan separuh daripadanya dilakukan di bulan puasa, di bulan Ramadan. Bagaimana kita melihat ahli-ahli parlimen kita yang selama ini begitu bertenaga, adakah momentum itu dapat diteruskan? Tapi akhirnya Prof menyebut mengenai merakyatkan Dewan Rakyat, perbahasan di parlimen dan sebagainya. Tetapi rakyat juga sentiasa menunggukan bentuk kualiti perbahasan yang berlandaskan fakta. Kerana kalau berlandaskan mempertahankan hak mereka sebagai ahli Dewan Rakyat, itu selalu kita dengar. Itu pergeseran sering berlaku. Hearsay juga selalu dibawakan ke situ. Tapi sesuatu yang diletakkan dengan fakta, diletakkan dengan research yang betul. Bagaimana kita melihat inilah ketetapannya? Kerana Prof katakan tadi, inilah penggal ketiga. Tak ada masa lagi untuk kata, oh saya ahli parlimen baru dan juga tak ada peruntukan dan sebagainya. Walaupun ada isu tu, tapi bagaimana Prof? Tidak, bagi saya, bila saya katakan merakyatkan kepimpinan, bermaksud pemimpin itu akan diperhati dan juga dinilai, dihalusi dan juga dicerna tingkah laku mereka. Walaupun akan ada tingkah laku yang kita rasakan bertujuan untuk memenangkan diri mereka, tapi dalam soal ini, yang penting adalah secara konstruktif tadi, bagaimana mampu untuk tampil dengan fakta dan juga bersifat rasional, memberikan satu nilai signifikan kepada apa saja yang mahu dibawa. Memanusiakan Dewan Rakyat juga penting. Dan di situlah nilai manusiawi itu mahu
diperhatikan. Kerana wakil rakyat juga harus diteladani, harus jadikan contoh kepada yang lain. Yang baik. Ya, dan sudah pasti contoh itu lahir daripada wakil rakyat yang bertanggungjawab. Bukan saja kepada kawasan mereka, tetapi juga kepada negara ini secara umumnya. Dan di sinilah saya rasakan titah diraja itu akan memainkan peranan yang cukup besar kali ini. Kerana dirasakan apabila titah diraja itu dibawa untuk perdebatan, perbincangan, maka wakil rakyat juga harus bertanggungjawab ke atas titah tersebut, melihat bahawa mereka itu dinilai sebagai yang berhormat, memanusiakan Dewan Rakyat itu, merayatkan kepimpinan dan juga membolehkan bagaimana secara fakta tadi mengeluarkan apa saja data yang penting, statistik yang relevan, supaya boleh mempengaruhi nilai sebenar, bukannya untuk mengganggu-gugat persepsi politik semata-mata, tetapi melangkaui kepentingan politik. Jika itu lahir, maka saya percaya orang ramai yang melihat juga akan membawa satu titik perubahan kepada diri mereka, bahawa inilah Dewan Rakyat yang mahu mereka lihat. Mereka tidak mahu melihat wakil rakyat yang hanya memberikan kepentingan kepada fahaman ataupun ideologi politik mereka. Wakil rakyat adalah penggubal undang-undang, lawmakers, yang juga bertanggungjawab ke atas dasar dan juga polisi negara. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang boleh kita amanahkan mandat yang telah kita berikan kepada 222 wakil rakyat? Dalam konteks ini, apabila sidang ini bermula, inilah yang harus dijunjung, dibawa untuk tampil dengan kewibawaan mereka, supaya fakta tidak dikelirukan, tidak timbul kepalsuan dalam apa saja fakta yang mahu dibawa. Jika nilai ringgit itu mahu diperdebatkan, maka bertanggungjawablah ke atas soal tersebut secara rasional. Dan kerajaan juga harus tampil dengan agensinya untuk menyatakan bahawa inilah ekosistem yang kita huni sekarang ini. Kenapa ini berlaku dan apakah strategi intervensi yang perlu dilakukan bersama, bukan dalam konteks politik tetapi dalam konteks masing-masing yang mungkin ada kepakaran. Mungkin juga kepakaran dalam kalangan pembangkang boleh diguna pakai, mungkin ada pemikiran. Di sinilah saya rasakan lonjakan idea pemikiran akan ditelusi, akan dinilai. Dan pertembungan idea itu penting dalam konteks sekarang ini. Masing-masing perlu melontar idea yang baik supaya itu membawa satu perubahan yang lebih baik. Bukan saja kepada penampilan wakil rakyat, tetapi juga kepada konteks nilai kemasyarakatan dan kenegaraan ini. Tapi yang lebih penting lagi, banyak akta ataupun undang-undang yang akan digubal, dibincangkan banyak hari, tapi sebenarnya tak cukup masa juga. Betul. Tapi Prof kata mungkin kita risau juga kalau ianya terlampau dilakukan secara bulldoze dan sebagainya, istilah yang Prof gunakan. Bagaimana nak memastikan bahawa kualiti perdebatan dan setiap kali pembentangan rang undang-undang itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Tapi kita perlu akui juga banyak rang undang-undang dan juga agenda reformasi perlu dikerjakan dalam sidang kali ini. Ya, reformasi itu perlu kerana ini antara perkara yang telah dilontar sebelum ini, direncanakan oleh kerajaan. Bermakna apabila rang undang-undang itu mahu dibawa untuk bacaan pertama ataupun kali kedua, ketiga, biarlah pewartaan itu dilakukan dengan baik, tersusun, rapi, tidak perlu wujud lompang yang akan dilihat, soal ketirisan, soal kebocorannya kemudian. Di sinilah saya rasakan tata kelola yang baik akan dinilai. Biarlah perdebatan itu ringkas, tepat dan padat. Tidak perlu ada ruang-ruang untuk mencaci cerca, tetapi biarlah ruang penambahbaikan itu dapat dilakukan bersama. Jika masing-masing melihat peranan itu dimainkan secara bersama, secara kolektif, ada nilai konsensus, maka di situlah saya rasakan kemuliaan Dewan Rakyat itu dapat dipertahankan. Kemuliaan Dewan Rakyat itu bergantung kepada wakil rakyat tersebut. Dan di sinilah saya rasakan peranan speaker akan kembali dilihat. Bagaimana mampu untuk mengawal keadaan. Saya percaya beliau juga akan berhadapan dengan pelbagai keadaan, tetapi kita harap Dewan kali ini akan berjalan dengan licin, lancar dan tersusun. Dan tidak ada lagi perkara-perkara ataupun persepsi yang melambatkan proses-proses yang tidak sepatutnya.
Prof, terima kasih. Kami akan panggil lagi Prof untuk membincangkan dari isu dari masa ke semasa dan sudah pasti kami akan membawakan liputan menyeluruh mengenai persidangan Parlimen khususnya yang akan bermula esok. Kami akan bersama langsung dari awal pagi esok untuk membawakan titah diraja oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 kali ini. Itu esok dan kami akan bawakan seluruh platform kami. Sekian saja fokus minggu depan untuk minggu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Thank you very much. Thank you.